وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Saya berfadilah Ustaz Aisyah, Jawatan Kuasa Masjid, Ashabul Fadilah Al-Baru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini yang ke-44, surat 221. Galakan bertani. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yazra'u zar'an yaqrisu ghasan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Maksudnya, mana-mana orang Islam yang bercocok tanam kemudian dimakan olehnya burung, manusia atau binatang, kecuali baginya dikira sebagai sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi bercakap dalam suasana kota Madinah. Kota Madinah ni memang tanahnya boleh katakan subur juga, tapi nak gambarkan kepada kita betapa Nabi galakkan kepada kita ni bertani, bercocok tanam, sehingga mereka menyatakan sekarang ni pertanian sebagai perniagaan, pertanian sebagai sumber hasil. Jadi Nabi ajar kita tanam. Supaya apa? Supaya inilah hebat. Budaya tanam ni memang dari segi ulangannya tak banyak kalau kecil, tetapi kesannya cukup besar. Tuan-tuan bayangkan, kalau peringkat orang biasa, keluarga, kaum kerabat, jiran, orang kampung abaikan pertanian ni, maknanya pada masa akan datang akan timbul lagi masalah yang jauh lebih parah, iaitu di mana semua bergantung kepada luar, dan barangan makin lama makin mahal, makin tinggi. Dengan sebab kita bercocok tanam, hasil negara akan dapat dijimatkan bukan RM3, bukan RM10, bukan RM100, bukan RM200, bukan RM1,000, bukan RM10,000, bukan RM1 juta, bukan RM2 juta. Ada banci yang menunjukkan bahawa dalam 15 tahun lepas, begitulah lebih kurang, untuk kambing sahaja, kambing dulu sebab orang suka makan sekarang kambing sahaja, hanya yang wujud di Malaysia ni mewakili sekitar dalam 15%. Kambing di Malaysia 15%. Bermakna 85% terpaksa import. Dan kambing ni setakat kita tahu bukan harga RM1 seekor. Setakat kita tahu 700-800. Yalah, kalau beli bukal mungkin murah sikit, dapatlah 500-400, tapi bukan RM1 seekor. Berapa banyak? Lembu pula, lembu sapi begitu juga. Ni nak korban, terpaksa buat hari dia bersiap daripada mungkin Kemboja, daripada Myanmar. Hak yang tak cukup hak tu, hak daripada Australia ke, daripada Belgium ke, Chevrolet, lembu nama Chevrolet. Semua ada tu. Tengok tu berapa banyak. Bubur sayur saja kita duk import tak kurang daripada 12 bilion. Dan mulut-mulut ni suka lada, cili, cabai, nama sama je tu, tiga-tiga. Tengok ya, petolanya, terungnya. Kita bukan jadi macam orang Arab. Orang Arab nasi daging gitu je. Kita tak nak ulang, nak ni, tu banyak penyakit. Jadi semuanya ini menyebabkan kos tu banyak. Tu tak masuk beras ni. Beras kalau sedap tu,
Bukan beras kita. Bas mati. Bas tu mati dah. Bas mati. Nak import daripada India. Sebagainya. Jadi cara mudah saya nak gambarkan bahawa berapa banyak aliran duit kita terpaksa keluar negara. Kalau campur bak makan saja, saya yakin tak kurang daripada 100 bilion. Yalah, macam-macam. Hak jenis daging, hak jenis ikan, hak jenis ayam, itu semua sekali. Itu tak termasuk lagi macam kita kata sayur-sayuran, buah-buahan semua sekali terpaksa. Bak makan. Kalaulah dengan cara kita boleh reduce, kurang keperluan, kita tak payah target besar, bukan nak adakan semua. Tapi kalau bak umpamanya jenis ulaman dan jenis sayur-sayuran ni, kita boleh backup separuh. Berapa banyak duit mengalir pusing dalam negara sahaja di mana kita rasa dia. Tidakkah itu akan memberi satu sedikit kelebihan dan kelegaan? Jadi di sinilah pentingnya. Soalnya kita tanah tu banyak. Tanah tu banyak. Betul lah, pada makda dengan sakitnya, slip disknya, gautnya, boleh tanam. Tapi sekarang secara power, secara berkelompok, secara situasi win-win, secara gabungan, secara gagasan, baru guna. Jadi pada masa itu kita akan dapat hasil itu banyak. Kita tengok sepanjang Lebuh Raya, berapa banyak tanah yang kosong. Berapa banyak sepanjang Lebuh Raya. Janganlah rapat sangat dengan jalan, sebab baku jalan tak ada. Tapi maksudnya kadang-kadang tu, itu saja kalau letak pokok betik, pokok ciku, pokok salok dia nak punya jatuh duri kena atas tu. Cari pokok-pokok lain. Hak yang jenis separa 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, buah macam mana? Buah nyok, berapa banyak nyok? Ustaz kalau banyak gitu pakai ambil semua. Ambil tu kalau 2 biji. Kalau main beratus ribu ambil tak nak. Macam orang kampung kan dulu. Buah banyak. Kata nak beli yang putih saja je lah. Ambil je lah. Maksud saya di situ juga kita boleh urus dengan cara baik yang harga tak akan jadi beban. Sebab ni penting kontrol. Jadi hak ni tak cukup bang, hak ni tak cukup bang, jadi letih. Ini mungkin krisis ni tak akan berlaku. Tapi bila dah pembangunan begitu banyak, tanah yang ada terabai, banyak kosong, maka bagi saya ini merupakan satu kesilapan dalam pengurusan berkenaan dengan tanah. Maknanya kena letak satu lagi cara kanun tanah negara, hak pertanian kena bertani. Ada 3 perkara. Ema awak bertani, ema awak tak nak bertani, akan diambil alih oleh pihak berkuasa. Bukan ambil tanah tu, ambil alih untuk bertani. Dengan syarat awak kosongkan tanah awak tu, maknanya awak tak wakaf bersatu. Kalau awak ada dah buat rumah, dah nak bertani tak rumah. Tapi maknanya biar begitu. Dan orang akan suka kalau senang sama senang, tak ada masalah. Kita boleh tengok banjir. Jadi dalam keadaan macam itu, sebenarnya bukan sekadar kita untuk hak kita, akhirnya kita boleh ekspor. Berapa banyak kita untung, berapa banyak kita senang. Jadi di situ kita lihat, kita tak payah banding jauh tuan-tuan. Harga di tempat di mana keluaran sesuatu pertanian itu berbanding di tempat yang jauh, yang asing. Contoh, kita ambil mempelam daripada berlih tu, warna berpelan hitam ke apa nama saya pun tak tahu. Mempelam tu kalau kita pergi kebun dia, berapa je? Mungkin sekilo sekian je jual, atau RM2. Tetapi bila masuk pasaran di Kuala Lumpur, di tempat tertentu yang segar, RM10, RM15, RM8, tak ada RM2. Tengok tuan, itu antara negeri dengan negeri. Bayangkan kalau negara, maknanya
kalau buah anggur tu yang kita import, rasa-rasanya tempat dia sendiri tu berapa sebiji? Sekilo berapa? Seria. Saya wallahi tuan-tuan, masa belajar dulu di Syria, buah anggur tu kalau musim dia 20 sen je sekilo. Segar, besar ibu jari kaki hak kena dicekal. Biasa. Sebab tempat dia murah. Jadi bila kita tengok macam tu, ini penting. Baik. Konsep yang kedua, di sini kita akan mengharmonikan dunia. Dengan sebab kita bercocok tanam, maka burung boleh makan buah. Burung pun sedar, suka. Begitu juga manusia. Manusia ni makan dua lah. Dia makan dengan kita bagi, makan dengan dia ambil, kita dah nak bagi, dia ambil dah. Ada juga jenis pokok tu kampung. Dia banyak pisau orang dia tu nak ambil, kancing, batuk lah. Tak ada siapa. Jadi ada jenis grup-grup macam ni. Ataupun binatang bagi makan ni, semua tu menjadi aset sedekah kita di hari akhirat. Sebab tu orang baik zaman dulu, macam mana dia buat, kalau dia ada tanah sikit pun 2-3 ekar ke, dia pergi pasar tani, dia beli pokok-pokok, boleh 15 pokok, 20 pokok, kemudian dia tanam, dia mati lama dah. Tetapi bila pokok tu buah subuh, anak makan, cucu makan, orang makan, semua makan tu, pahala dia dapat dah, dia dapat. Kita umur 70, 60, 50, kita tanam pokok durian, kita nak makan ke, siapa dia nak makan? Durian ni hak yang ringan-ringan pun 15 tahun, 10 tahun. Ni hak berat, kita dah makan dengan hak berat. Hak berat 20 tahun baru buah. Durian ni umur dia macam orang tu, 80 tahun. Tahun dia tu. Jadi nak buah tu lambat. Jadi bila kita tanam tu, apakah kita niat kita tanam untuk kita atau kita tanam untuk orang? Itu ada. Jadi kita dapat pahala tu. Banyak cara kita dapat pahala tu. Hadis yang ke-45, Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan sifat pemaaf. Man afa indal qudrati afallahu anhu yaumal usrati. Siapa yang memaafkan ketika mampu dan berkuasa, nescaya Allah ampunkannya pada hari kesukaran, yakni hari kiamat. Tengok. Maaf ni kita selalu dengar orang kata tiada maaf bagi ni. Aslinya bayar orang. Tapi pemaaf ni menyebabkan hati jadi tenang. Orang yang selalu memaafkan orang, hatinya tenang. Siapa nak hatinya tenang, dia selalu maafkan. Tak apalah orang nak kata apa-apa pun maaf. Saya minggu lepas, Syekh saya datang, Syekh Mustafa Al-Bura, alim tuan-tuan. Dia ni antara ulama mazhab Syafi'i yang tersohor sekarang di dunia. Kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaj. Dia cerita tentang guru kami, Syekh Mustafa Khin. Mustafa Khin ni lebih tua pada dia, mati dah. Musyrik supervisor saya masa saya buat master. Syekh ni mati 1998. Dia kata, wallahi, saya tak tengok Syekh Mustafa Khin dia marah, dia jenis sabar dia. Syekh, sehingga ada anak murid dia yang biadab. Bila Syekh buat buku satu ada nak ni, anak murid dia sendiri kritik. Anak murid itu bukan bahasa nyombong. Kritik. Siapa dengan dia? Dia ketemu anak murid dia tak kata apa. Inilah orang ni. Tapi dia ni punya perangai luar biasa tuan-tuan. Anak dia 6 orang kena tangkap. Orang di Syria
Kena tangkap tu bukan mana jahat, baik pun kena tangkap no. Anak dia kena tangkap. Nak suruh, nak paksa dia supaya dia tunduk kepada asal, dia tak tunduk. Dia hadir je. Maknanya dia ni orang yang ada prinsip. Orang yang ada prinsip, dia jaga. Oh, baik. Orang ni tuan-tuan, kalau kita tengok tuan jadi luar biasa, anak-anak dia cerdik semua. Anak-anak dia cerdik. Orang ni dapat doktor, orang ni dapat ni begitu. Jadi bila dengar cerita macam tu, saya baca balik buku sejarah ni. Dia ni firasat tinggi. Masa dia mengajar dia, buat karangan anak-anak murid dia. Salah seorang anak murid dia, Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Buti. Masa kecil lagi bila buat karangan, dia kata, awak ni akan jadi penulis terkenal. Itu sungguh. Seorang lagi, Syekh Khatib, dia tengok, awak ni akan jadi seorang politician. Betul sungguh. Firasat. Mana seorang tu guru, dia tengok anak murid dia, dia nampak orang ni ada tanjung, orang ni ada tanjung bahagian ni, orang ni biang tu, hebat. Jadi sifat pemaaf ni adalah amat baik. Satu benda kalau kita tengok, minta maaf cakaplah. Orang yang bercerah. Cerah ni pula anak 5 dah, anak 6, anak 7. Gaduh je. Tuan-tuan rasa kalau kedua-dua ni, ex suami dan isteri ni temulah di pasar tani, boleh minum sama tak? Jom mari kita minum sama, buat-buat aduh. Dah lama tak dengar cerita. Oh ni tengok bayang boleh bukan nak pijak atas bayang pun tak nulan. Oh ni tak ni. Oh ni tu nak balik, oh ni nak balik, tengok kereta parking tepi. Apa mana? Tak ada sifat pemaaf. Setakat yang saya hidup ni, saya dengar seorang dia orang cerai baik, orang lain tak baik. Orang cerai baik ni seorang je. Setakat yang saya dengar lah, orang lain tu saya tak tahulah. Oh ni cerita Melayu kita lah. Baik, dia cerai baik. Orang lain nak cerai orang minta maaf, mana tak ada pemaaf. Dia ukit habis, nenek moyang itu lagi. Belanja kedai makan mi tu, claim balik tu dia ukit macam-macam. Dia tak banyak mana, 25 40% je. Tapi ukit, itu maknanya. Ada satu hari tu saya ke Terengganu, ada meeting apa, bincang. Ada driver sama naik kereta, saya pun suka lah cakap dengan driver bawa. Dia pun kata, "Itu nama apa?" Zul. Oh, nama sama saya juga. Saya tanya dia, "Anak berapa?" Anak seorang. Oh, besar aku. Berusia dah 50-an lah masa tu kan. Saya kecil je. Berapa tahun? Sebuah 10 berapa budak. Oh, apa? Nikah lambat kan? Tak, saya nikah awal. Saya nikah awal. Saya betul nikah. Dia ni seorang perempuan, isteri saya ni baik sangat. Saya pun baik dia. Kami tak ada gaduh-gaduh sampai 13 tahun tak dapat anak. Akhirnya cerai cara baik. Saya tak gaduh dengan dia dah gaduh dengan saya. Bisa. Akhirnya dia kahwin, saya kahwin. Dia dapat anak, saya dapat anak. Saya tidak bertemu kan? Dok. Tadi pun dok kata dia. Ada manusia jatuh. Tak ada masalah apa-apa. Tapi jaga. Tak kata macam mana. Orang lain dok cengih, tak tahu lah. Ya Allah. Hadis seterusnya yang ke-14. Kemenangan bersama kesabaran. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra." Kemenangan bersama kesabaran, pelepasan bersama kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan.
Syarat nak menang sabar. Tak sabar boleh menang tak? Tak. Syarat nak menang sabar. Sebab itu anak kita biasa di PSR terkejut, terpaksa baca lagi contoh. Nak baca lagi kena sabar. Walaupun dalam surat khabar tunjuk tekuk dengan beg atau muka, nangis lah. Cara itu pula budak macam orang tu, umur 12 tahun, dia tension tu, stres. Kita pun heran apa bila stres. Koyak anak-anak cucu. Kalau UPSR ni bukanlah menyebabkan masuk syurga neraka. Itu peperiksaan sahaja. Jadi jangan orientasikan peperiksaan, tapi lebih besar daripada itu akhlak, lebih besar daripada iman, lebih besar daripada itu cara pemikiran anak menuju kepada masa depan. Itu jauh lebih besar. Tidak nampak orang saja tadi. Apa yang kita nak ialah akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, iman yang okey, budi etiknya okey. Itu makna ilmu benar. Bukan makna ilmu hanya kita kata sebagai ilmu semata-mata. Jadi kemenangan bersama sabar. Orang yang sabar saja layak menang. Dan pelepasan bersama dengan kesusahan. Susah ni, bila susah, dia akan ada satu sinar namanya pelepasan. Yang ini orang tak tahu. Kalau kita tengok dalam hidup, bila orang tu susah, berat tak? Tapi dengan syarat. Susah tu settlekan dengan kita kata pelepasan, dengan usaha, dengan mikir, dengan buat macam-macam. Kita tak boleh lah mana bila susah tu kita waktu. Ada orang SMS kat saya, tapi saya pun letih lah main SMS. Nak cakap, saya pun tak berasa. Saya pun jawab, okey, boleh lah. Dia pun telefon, cakap banyak. Ustaz, betul masalahnya saya ni gini, perempuan. Saya ni gini, saya ni hutang orang. Kata dah, nampak dah. Saya ni gini, saya ni gini, saya hutang orang nak bagi gini. Saya pun masalah lah ni. Saya tak mau dia tu. Saya cikgu. Laki pun cikgu. Ni orang nak bagi hutang di sekolah. Orang nak bagi nak bagi nak minta hutang di rumah ni. Hanya apa? Sepatutnya jangan hutang. Jangan hutang. Jangan. Pakar apa pun jangan hutang. Dok lah tapi gini-gini. Jangan hutang tu je. Betul sungguh jangan hutang. Lepas 5 minit minta hutang saja. Kata nasihat aku ni tak memakan. Susah. Tengok. Saya suruh sahabat bayar, bagi-bagi je lah. Memang tak akan bayar lah. Allah ni setakat yang setahu saya memang tak lah. Bagi. Cakap lagi sampai sekarang. Ni tak etik. Saya kalau orang macam ni, tuan-tuan, kita payah. Satu, kena ingat anak-anak, cucu cici, otak jangan hutang. Nak hutang marah, jangan hutang. Kecuali terpaksa. Contohnya rumah, kan ada RM4,000 memang dah waktu tu terpaksa dipanggil. Kereta lah dia macam ni. Kalau kereta terlalu mahal, bukan terpaksa, tunjuk. Kalau kereta sampai 6 buah, bukan terpaksa, ni sebuah. Paling banyak pun 2 buah. Walaupun saya banyak buah, apalah, tapi ikut mampu. Yelah kita beli pun bukan macam ni mahal-mahal, bukan Porsche, bukan Lamborghini, bukan. Tapi maknanya terpaksa setakat.
Ni kita bimbang. Kita ada duit, kita hutang. Mayanglah lekak dahi. Zikir subhanallah, subhanallah. Ajak orang buat baik gini-gini. Tak cukup dengan tu lagi. Buat segala kebaikan, kita mati, hutang tak lepas, tak layak masuk syurga. Tak layak masuk syurga. Nak masuk syurga orang ni ada. Tak layak ni. Ini masalah etik. Saya fikirkan macam ni, macam mana cikgu nak ajar anak murid. Kalau dibelenggu dengan keadaan macam saya kesian sampai sekarang dia SMS. Dia cerita ni, dia cerita ni kenapalah orang ni bazir duit gini. Kenapa begini. Tak tahu apa. Hang duk sibuk orang hang lah. Kita umur kita. Orang macam ni senang je. Panggil dia, awak bini laki berapa gaji? Bini 4,000, laki 4,000. Gaji awak tiap bulan bagi saya. Tak. Saya sesen pun tak mahu ambil awak. Sesen pun tak mahu ambil. Tak saya. Makan cukup berapa? Bagi untuk makan sebulan. Hutang awak ni berapa? Bayar dulu sikit. Lain-lain hal untuk backup 1,000. Selesai masalah. Ni main tu gali lubang, kamu lubang. Gali 2 lubang, kamu selubang. Akhirnya jatuh dalam lubang. Maknanya saya nak selesai hutang saya pinjam ke dia. Betul ke? Pinjam hak ni, bayar hak ni. 2 dah musuh saya. Bila kita pinjam ni maknanya kita nak bina musuh. Sebab etik kaki pinjam, dia niat tak nak bayar. Kebanyakan, bukan semua. Kita pula kena jujur. Bila pinjam nak mari, air mata meleleh, mari juga gini. Itu cara tak betul dalam Islam. Cara betulnya bila pinjam, kena buat majlis depan orang ramai. Tuan-tuan sekalian, saksi Pak Mat nak pinjam dengan hamba RM500. Malu Ustaz. Muridnya nak malu. Masalahnya mu tak bayar, kawan nak minta ke mana? Kawan nak minta ke mana? Bengkel dia. Dia pergi ke mana? Ini masyarakat Melayu. Saya cakap saya minta maaf kalau tuan-tuan berhutang, saya bukan tu. Tapi balik ni niat nak bayar hutang. Tengok duit-duit daripada tabah bayar je lah. Tak bayar. Mati pun senang. Dan mereka ni mau ada hutang. Hutang apa aku beri hutang orang. Kakak mahu. Jadi benda-benda macam ni kita kena fikir. Saya bukanlah nak rasa tu Sebab bagi saya tak selesai. Tak usah menunjuklah kaya kalau kat kita. Tak payah. Jaga anak-anak betul-betul. Jangan hutang. Stres-stres ni pergi hutang. Masalahnya kita kan hutang jadi macam tu. Minta maaf tuan-tuan, saya kadang-kadang saya buat cakap ini. Tapi ini lah dia. Saya tengok berarti hatta ustaz sendiri kalau jenis hak kata hutang tak respect kita. Hutang orang ni. Ngajar sampai jihad. Sama saja. Ada kawan-kawan saya ramai. Masa belajar dulu kaki berhutang tu, sekarang ni penceramah terkenal. Wah. Tak ada disebut lah. Wadah je lah. Pas sekarang tak ada masalah. Tak apalah, itu pun bukan banyak pun. 1,000-2,000 je. Bukan masalah. Tapi maknanya tuan-tuan ni lah masalah. Ini masalah kita. Ajar suami berhutang jangan, bini berhutang jangan. Kecuali darurat. Macam saya sebut tadi lah, 2 isu utama. Apa dia? Rumah, kenderaan. Itu orang pakai lah. Handset yang beli Samsung ataupun hak yang 8,000 sebiji. Ayolah, beli hak 300 ribu. Lain lah kalau hang gaji 3 juta. Boleh beli. Benda-benda macam ni kena faham lah, insyaAllah. Jadi bila orang tu susah akan ada pelepasan. Tapi gantung kat Tuhan. Selesai mikir macam ni. Kita baca sejarah orang susah ni, Allah bagi pelepasan luar biasa. Kadang-kadang orang kafir pun. Tuan-tuan kita tengok nak cerita Harry Potter.
Harry Potter. Saya tak dah tengok, memang tak sempat. Tapi maklumat orang beritahu saya. Tuan tak tahu siapa dia Harry Potter? Penulis Harry Potter ni asalnya seorang perempuan. Namanya J.K. Rowling. J.K. ni, dia ni pisah dengan suami dia. Dia tak ada gapa satu nak buat benda. Anak ada. Macam mana ni? Mikir bangun tidur lah, tak selesai. Ni cara orang Islam lah, ni cara mikir. Akhirnya teridea padanya untuk buat satu komik berkenaan dengan isu Harry Potter lah. Jadi kulit penyelamat ni, hero gini. Bila dikomikkan, tiba-tiba bombastik. Naik. Sekarang dia ni bukan milioner, tuan-tuan, bilioner. Mana kaya nak tanggung si kita semua RM10 seorang dah habis. Banyak. Asalnya apa? Susah dibagi rezeki. Allah jadi. Sebab itu kita ni kalau Tuhan nak buka sekejap je. Tapi kalau nak tutup sekejap kau. Ini kita memikir. Wa inna ma'al usri yusra, bersama susah tu ada senang. Susah-susah ni akan datang kesenangan. Tapi sabarlah. Berapa ramai anak kita tengok orang susah, tiba-tiba Allah senangkan dia kehidupan. Yang ke-47, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawazu billah min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Berlindunglah kamu dengan Allah daripada bala yang sukar, kejahatan yang melampau, qada yang jahat, dan cacian musuh. Maknanya dia ajar kepada kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Baca doa macam tu tiap hari. Kita bimbang, kadang-kadang kita tak sangka ada tak orang tu bukan kawannya sahaja puji, musuh pun puji. Itu makna orang baik. Musuh mana ada yang nak puji musuh. Dia akan kalau boleh habis satu-satu. Tapi tak, orang ni musuh dia puji dia. Ini baik dia orang. Tengok cerita Umar Mukhtar, dia berjuang, rahimahullah. Bila dia mati, ketua polis Itali pun tabik kat dia rumah. Tahu seorang tua naik tapi mempunyai semangat untuk mempertahankan negara dia daripada dijajah, sehingga dicatatkan dalam sejarah yang layak ditulis dengan tinta emas. Tengok orang macam ni. Jadi bala ni kita dah tahu, bila mari tak tahu dia apa. Jadi orang-orang yang baik ni, dia cuba proses bala tu jadi nikmat. Kita sakit menyebabkan kita tak dapat kerja, maka kita zikir banyak, kita sembahyang banyak, kita baca Quran, kan bagus. Tapi kalau tak catat depan TV pagi, petang, siang, mana ada tengok TV, mengapa channel? Waktu siaran tu mengapa? Kalau dia mengapa Quran lagi baik, ataupun zikir je lah. Ini masalah. Baik. Hadis yang ke-47, 48. Larangan penyerupaan. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bil rijal." Rasulullah SAW melana lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Ini masalah. Orang lelaki nak jadi perempuan, bakuk. Bakuk. Ya. Kalau panggil mak, suka dia maknya. Sebab mak tu mana perempuan dah. Mana kita mengiyakan dia, suka sangat. Ini masalah. Tapi orang-orang macam ni, tuan-tuan,
Walaupun dia lelaki, dia buat macam perempuan, tapi kalau kita geletek dia, suara kasar dia. Ataupun kalau kita lepas imam, dia berlari macam lelaki. Hilang dah kau pakai baju punggung, tak ada. Ini pegangan. Pegangan macam ni orang tak suka. Dan inilah masalah lelaki lembut. Mari. Lelaki lembut. Kita pun cuma bini kerah pada lelaki juga, no. Jadi benda-benda macam ni payah. Lelaki macam ni sudah wujud zaman dahulu. Nabi tak suka. Bahkan dihukum cara takzir. Orang lelaki biar lelaki. Sebab itu tak boleh anak-anak kita yang perempuan kita ajar cara lelaki, yang lelaki ajar cara perempuan. Kalau lelaki tu yang manja sikit, anak manja tu lelaki tu. Ni dah untuk main anak patung. Tak kena. Tu sebab dia berapa ramai bancian daripada cakim, daripada ni minyak ramai tuan sekarang. Letih kita sampai kepada tahap ia zambillah sanggup buang zakar, buang kemajuan, buang operasi pemuda. Kadang-kadang Allah bagi otak ni sendiri kita. Saya ni salah seorang panel penasihat ibadah haji. Jadi ingat dulu kita apa? Tamu haji telefon saya, doktor, sebab saya dekat dengan Kuala Lumpur ni, tak lain orang lain ada Kedah, Penang jauh ni, ada 7-8 orang. Betul lah. Doktor, ada satu kes pelik ni. Okey, apa? Okey, seorang perempuan, lelaki, dia perempuan nak pergi Mekah. Dah kata ni kita nak ukur macam mana ni. Kata warilah bagi kat saya ni. Janji. Jadi susah, saya tak sempat lah nak tu sebab macam mana sibuk namanya. Jadi bila janji dengan orang tu, ingatlah nama pun saya tak ingat dah, saya tak boleh pun ingat. Lepas pada tu, kawan saya ni, Hantar Majid ni bawa dia buat lagi ke rumah saya. Dia pakai duduk. Yang baik pakai duduk. Duduk pula simpuh, dah jauh ni duduk kasar saya. Ya, kata ya Allah. Saya pun bila datang tu saya tak salam. Saya tiba dia macam separah aku. Kan dia gerang kita gerang dia jadi lari pula. Hatta sekali bila cakap saya tanya macam-macam saya tanya. Akhir saya tanya apa? Saya tanya boleh dah nak tengok rambut sekali. Rambut panjang, comel macam perempuan. Dia jaga rambut, perempuan dia jaga rambut. Dia buat job. Dia buat syarah gitu macam perempuan. Cerita benar. Situ saya rasa Allah. Budak cerdik. Kalau saya sebut sejarah memang panjang lah, tapi tak mau cerdik. Cerita macam ni kan. Ini masalah penyakit. Ini realiti. Dulu kita dengar cerita dia. Ni depan mata. Sebesar. Jadi benda-benda macam ni, kata ulama, mana-mana lelaki nak jadi perempuan, maka dia tetap lelaki. Sekurang-kurangnya cubaannya banyak, dia tidak akan jadi perempuan, dia tidak akan jadi lelaki. Teguh. Mana-mana perempuan nak jadi lelaki, dia tidak akan jadi lelaki dan dia tak akan jadi perempuan. Ini dia. Sebab itu mereka kata saudara-saudara, saudari-saudari, saudara-saudara. Untuk golongan ketiga. Mereka susah. Ini berapa?
Ni benda. Sebab itu kena ambil tegas. Ada anak, dia perempuan, dia lelaki, ada simpan baju perempuan. Baju siapa? Baju saya lah. Berat. Baju bini saya. Mana siapa lah bini. Baju dia. Dia pakai. Dan ni pula ada pula namanya jadi-jadian. Jadi-jadian sehari kerja macam ni, macho hebat, malam jadi perempuan. Ada juga macam tu. Tuan-tuan bukan jauh sangat, macam KL je. Benda-benda macam tu mudah sangat dapat. Ya Alhamdulillah. Ini balik. Ini salah satu daripada kunci Allah laknat. Bila Allah laknat, bila Rasul laknat, ini tak ada kebaikan. Kita orang soleh dan bayang berhati doa dengan sebab laknat datang ni tak tertanggung dan tak terbeban dari kita. Kena fikir betul-betul supaya kita ni jangan anak cucu yang laki. Tetapi kalau konsa itu lain. Itu ada juga kes, tapi kes tu dibentangkan dalam saintifik perubatan tu saya tak nak bincang di sini, hukum lain. Yang ke-49. Jadi penyerupaan ni dari sudut apa? Ada lima. Pertama, penyerupaan dari segi pakaian. Macam orang lelaki pakai baju perempuan, perempuan baju lelaki. Boleh tak? Tak boleh. Tapi penyerupaan ni juga kita kena tengok adat dan budaya. Adat dan budaya. Manakala budaya kita lain. Kawan saya orang Filipina, dia ajak saya pergi rumah dia masa belajar di Madinah. Dia lelaki lah. Dia pakai pakaian tu, pertama kain batik, kedua dia ikat macam kat perempuan. Wah. Filipina, okay, Moro, jadi bawa tu Mindanao tu gitu lah. Kata aku adat. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok ada orang Afrika pakai baju batik ramai dengan baju kelawar tu. Lelaki. Tak apa, sebab dia budaya dia dah ramai itu. Kalau kita itu buat pergi pasar malam atau tak pasal tani pakai baju kelawar buat tembok. Pakai sokok atas kepala piok. Lagilah hal. Jadi itu satu pakaian. Kedua, dari segi watak, jalan perempuan lelaki jalan macam perempuan tak boleh. Melenggang, jalan pula catwalk. Dia kena tiger walk. Okay. Yang ketiga, itu dia pelakuan. Suara, jangan jadi macam suara perempuan. Belajar nak jadi suara perempuan, jangan. Sebab itu hak berlaku sitcom itu tak betul semua. Minta maaf. Lakon, pelawak, bila tukar watak tu tak betul. Tak ada nas kata boleh berdasarkan hati. Satu ustaz kata dia tak boleh. Benda ni tak boleh. Benda tak boleh, tak boleh. Tak payahlah. Dan orang suka. Orang tu kita kata suka tak suka mesti orang baik, orang soleh, orang yang tahu agama. Dia kata okey suka. Tak apa. Yang orang sekadar suka tak tahu agama, hara gitu masyarakat. Itu. Yang keempat, tak boleh juga dalam bab umpamanya kita kata kerja ni sensitif sikit dalam sekarang ni jawatan ni. Contohnya manjanya, perempuan manjanya. Jadi tak sama manjanya perempuan. Lepas ada tu kerja jenis lasak yang mana sesuai untuk lelaki. Ini kerja perempuan. Kerja lelaki, kerja perempuan. Jadi satu hari Abdullah bin Umar dia tengok seorang perempuan letak panah secara sandar ke belakang jalan gitu, dia kata, "Hei, kau ni menyerupai lelaki lah." Itu zaman dulu, sahabat hak tu. Itu zaman sahabat buat. Hadis terusnya, hadis yang ke-49. Amal ma'ruf. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu."
Serulah kepada kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya, dan cegahlah segala yang mungkar meskipun kamu belum menghentikannya. Maknanya konsep amal ma'ruf ni kena buat, nahi mungkar kena buat. Semayang dia kena semayang lah. Kalau dia tak semayang bukan tak boleh, jadi akhirnya kena atas kepala dia balik. Tapi seru ni, kalau hak sunat kata jom kita semayang sunat ramai-ramai bangun malam, dia tak semayang, tak apa, dia ajak orang jom sedekah, dia tak sedekah, tak apa, mudah-mudahan bila dia tengok orang sedekah, dia pun akan jadi nak sedekah. Kadang-kadang tuan-tuan, orang ni dia bukanlah baik sangat, tapi bila dia tengok orang yang teruk pada dia nak buat baik, dia rasa malu-malu. Dia tak baik sangat, tapi bila dia tengok orang yang nak buat baik, dia malu-malu. Saya ingat saya baca dalam satu cerita benar, tapi cerita ni bahasa tu bahasa endong, wallahualam. Kisah ada seorang perempuan, pakaiannya seadanya, biasa, bawa anak dan nampak kemiskinan. Dia pergi dekat orang jual kambing. Dia tanya kambing berapa seekor, macam musim sekarang ni dekat nak korban. Tanya berapa seekor, orang kata harganya biar mahal. Dia pun nanya. Dia kata, tuan, ada tak harga hak paling murah kali yang cukup umur yang boleh buat korban? Kata kawan ni, ada. Carilah hak anak kecil tak berapa besar, seekor. Berapa? 600. Oh, dia kata, saya tak ada duit 600 ni. Boleh tak kalau saya nak beli, nak tawar sikit, 500? Duit ada 500. Dia kata dia memang tak boleh. Dia kata tu, puan, ni modal ni, ikat nak modal ni. Main 500 tak ada untung Jadi saya nak sana, nak pergi suruh kami, memang tak ada duit. Saya nak juga ni, kalau boleh lah, tolonglah. Jadi kawan ni pun bincang dengan dia punya kawan, share partner ataupun ketua dia. Akhirnya kata tak apalah, berilah. Kat perempuan ni dah merayu, berilah. Bagi minta alamat rumah, lebih kurang ni, sebutlah sini, situ, sini. Kata tak apalah, petang sekarang kita hantar lah, ataupun esok justru atau tak perempuan ni bayar, balik. Dia pun pergi hantar. Tengok alamat tu tuan-tuan, rumah guru. Rumah kata orang ibarat kali tiang nak utuh. Rumah kata miskin sungguh. Siapa tu? Tengok. Sebut nama ada orang ni. Tak ada. Bukan. Betul semua perempuan tu. Bawa kambing. Dia tengok rumah tu, dia tengok ada seorang perempuan tua. Duduk atas katil uzur. Bila dia masuk dalam rumah, tak ada apa satu. Yang adanya macam tikar je. Memang naik rumah, kata orang-orang. Jauh benar lah, berat benar. Jadi dia tu kata, dia rasa lain. Lepas tu dia dengar perempuan yang cakap tu, terima kasih. Dia pun kata ke mak dia, rupa-rupa hak tua tu mak dia, mak, alhamdulillah, hak kita kumpul bertahun-tahun ni duit, kita dapat dah beli kambing untuk mak buat korban. Bertahun-tahun, bukan 2 hari, bertahun-tahun. Lalu kawan dia tanya, awak kerja apa? Saya kerja sekadar pemungut sampah, pembersih dia. Kerana kerja tak, memang bukan gaji 10,000 sebulan tak lah. Mungkin 200 gitu tu. Siapa tak ratus?
Lepas pada tu dia tengok kat datuk. Mak ni buka mata, mak tua ni lah. Tua mak juga, tua maknanya nenek lah. Dia kata alhamdulillah, dapat mak sebelum mati kita korban sekali. Dapat mak sebelum mati. Anak dia kata alhamdulillah, saya dapat tolong mak untuk korban. Mak dalam keadaan nazak tu bawa kambing, setuh pada kambing, duk main kambing ni. Alhamdulillah. Perempuan ni kata kepada orang lelaki tu, tunggu sekejap nak payah tambang hok ambil ni. Kawan ni kata, dah payah-payah tambang. Terus lagi dia, dah terhati. Dia rasa pelah kan. Jadi benda macam ni saya nak gambarkan ini. Kalau boleh, setiap tahun kita ada cadangan untuk korban. Sebab korban ni bukan tiap-tiap hari buat. Masa pun terhad je 4 hari 5 hari gitu je. 4 hari. Jadi sampai tahap macam tu dia buat sampai bersungguh dia nak buat baik. Walaupun kadang-kadang kita tengok lama nak dapat, tapi dia buat. Inilah kelebihan orang-orang macam ni. Dia tak mampu, tapi dia cuba nak buat sungguh orang. Dan juga tegah kemungkaran. Kalau dia tak dapat nak tinggal pun tak apalah, cuba dulu sikit-sikit. Jangan merokok. Contohnya jangan merokok. Dia merokok, ada mungkin dia tak ni jangan. Dia mengatakan kat saya SMS Pak merokok dulu. Bukan saya WhatsApp. WhatsApp yang pertama dia tulis, ada seorang makcik tua hisap rokok. Makcik bangka dah tua, tak apa mula hisap rokok. Kepuk tua bangka. Makcik ni dia tengok elang jangan merokok kerana memudaratkan kesihatan. Makcik tu bercakap, selepas daripada tu dia tak mahu baca selama-lamanya. Kalau faham-faham lah, kalau tak faham mungkin itu betul suka seorang dia. Hal yang kedua pula, mereka buat satu kenyataan. Dia kata perokok-perokok tegar ni sebenarnya dia benci sangat perokok. Dia benci sangat. Dia tak suka sangat. Dia geram amarah yang amat sangat. Ni perokok-perokok tegar. Dia marah. Kalau boleh, dengar baik-baik, kalau boleh dia nak bakar kilang rokok. Tapi apakan daya, kalau bakar kena masuk penjara, kena tahan gini-gini. Jadi cara paling mudah, bakar sebatang-sebatang. Ini masalah fikir ya. Berat. Jadi saya rasa sekadar dulu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kerana masa tak ada saya nak baca orang sikit ni. Baca kitab korban, dan kitab ni cukup mudah. Cuma saya nak beri penekanan beberapa perkara. Tengok pada buku surat 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Tiadalah hari di mana amalannya yang soleh lebih baik dan disyukuri oleh Allah daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Lantas sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, sekalipun jihad pada jalan Allah?" Sabda baginda SAW,